Okey, soalan objektif. Apakah maksud resusitasi kardiopulmonari? Apakah maksud dia? Adalah jawapan dia apa dia? CPR. Sudah tentulah jawapannya D kan? Antara yang berikut yang manakah merupakan tujuan melakukan CPR? Tujuan dia CPR. Senang je ni. Siapakah individu yang sepatutnya memberikan bantuan CPR? Siapa dia? Kita nak tunggu doktor saja ke? Kita nak tunggu cikgu? Paramedik saja? Jawapannya sudah tentulah D. Semua individu yang tahu tekniknya boleh buat CPR. Anda ternampak seorang lelaki rebah secara tiba-tiba lalu pingsan di pondok bas. Apakah langkah pertama? Langkah pertama dia, kita kena periksa respon dia. Kita periksa dulu respon dia. Dia sedar ke tidak? Nombor 5. CPR perlu dilakukan untuk mencegah kerosakan otak mangsa sementara menunggu bantuan perubatan tiba. Apakah faktor yang boleh menyebabkan kerosakan pada otak? Faktor dia yang ni lah. Sebab oksigen tak boleh sampai ke otak. Okey, seterusnya kita tengok nombor 6. Dia suruh kita susun langkah bantuan kecemasan CPR dengan betul. Jawapannya mula-mula Q, betul tak? Q nombor 1. Lepas tu S, kemudian R, T, P dan U. Jadi jawapannya C. Nombor 7. Apakah dua teknik yang penting semasa melakukan CPR? Dua teknik yang penting semasa melakukan CPR ialah D. Menekan dada dan memberikan bantuan pernafasan. Nombor 8. Apakah maksud Heimlich Manoeuvre? Bantuan kecemasan untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik. Okey, kita dah habis pemodul ulas bab 2. Okey, bila dah habis ni, saya nak awak tengok buku teks pula. Buku teks pun kita ada latihan juga. Okey, tengok buku teks. Balik kepada buku teks. Kita tengok muka surat 28. Okey, muka surat 28. Kita tengok sekejap praktis formatif 2.2. Terangkan maksud Heimlich Manoeuvre. Yang ni boleh jawab senang sangat. Maksud dia ada dalam buku teks. Amirul sedang makan di restoran dengan Datuk. Tiba-tiba Datuknya menunjukkan tanda tercekik. Apakah yang perlu dilakukan oleh Amirul untuk menolong Datuknya? Penerangan anda hendaklah merangkumi semua langkah yang telah diambil. Kalau kita tengok sini, jawapannya ada di muka surat 26 tu tak? Maksudnya dia nak awak salin lah. Langkah 1 sampai langkah 4. Okey, penerangan anda hendaklah merangkumi semua langkah yang diambil. Yang ni saya nak awak buat. Okey. Maksudnya awak salin langkah nombor 1 sampai nombor 4. Nombor 3. Apakah kepentingan mempelajari kaedah Heimlich Manoeuvre? Kepentingannya dapat apa? Kepentingan dia dapat menyelamatkan, dapat memberi bantuan kecemasan dengan segera. Okey. Itulah tujuan dia. Kepentingan mempelajari kaedah ini. Okey. Dapat memberikan bantuan kecemasan dengan segera. Okey. Ini pun boleh jawab. Kita terus kepada soalan
Soalan muka surat berapa ni? 30. Muka surat 30. Okey, kita tengok praktis sumatif 2. Rajah 1 menunjukkan 2 kaedah bantuan kecemasan P dan Q. Nyatakan kaedah bantuan kecemasan untuk P dan Q. Yang ni adalah CPR, yang ni adalah Heimlich Manoeuvre. Okey, berjawab. Apakah kesan kepada kedua-dua mangsa sekiranya jadi orang yang sanggup? Mangsa akan mati ya. Tak ada kesan lain lah, mati ya. Kan? Okey. Nombor 2. Okey. Roni terjatuh ke dalam sungai ketika melalui titi. Ketika kejadian, Khairul turut melalui titi tersebut dan berjaya menarik Roni keluar dari sungai itu. Apakah bantuan kecemasan yang perlu dilakukan oleh Khairul jika didapati Roni pingsan dan tiada denyutan nadi? Nak buat CPR ke Heimlich Manoeuvre? Boleh pilih sini. Jika Khairul berjaya melakukan bantuan kecemasan yang anda nyatakan dalam 2A tadi, apakah langkah seterusnya yang perlu diambil? Dia berjaya buat bantuan kecemasan. Khairul tu pun dah sedar. Roni tu pun dah sedar. Apakah langkah seterusnya yang dia kena ambil? Dia kena bawa Roni ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Okey? Kena pergi jugalah cek di hospital. Takut ada benda-benda lain lagi. Kita hanya memberikan bantuan kecemasan pada masa itu saja. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan makanan menyekat saluran pernafasan. Apakah yang berlaku kepada individu tersebut jika saluran pernafasannya tersekat? Mana saluran pernafasan? Okey. Kita tengok sini ya. Okey, gambar rajah ni jelas sikit. Okey, kita tengok sini. Ini adalah trakea. Yang saluran yang depan ni adalah trakea. Ini trakea. Yang ni adalah esophagus. Okey, kalau saya boleh lukiskan, saya lukiskan macam ni lah. Ini trakea. Trakea dia duduk di depan. Trakea adalah saluran pernafasan. Okey, ini trakea. Trakea. Ini udara yang lalu. Di belakang dia ni esophagus. Esophagus. Esophagus ni saluran untuk makanan. Di tengah sini, kalau saya boleh lukis kat sini, buat kadar lain. Sini adalah epiglottis. Dia macam apa? Macam pintu lah. Jadi bila makanan lalu, epiglottis ni akan tutup trakea. Dia akan tutup trakea. Jadi makanan tu akan lalu sini. Makanan, sepatutnya laluan makanan kat sini. Yang boleh jadi tercekik tu sebab epiglottis ni dia tak sempat tutup trakea. Jadi makanan ni termasuk di sini. Makanan tu termasuk kat sini. Bila makanan tu termasuk dekat sini, dia dah menyekat aliran oksigen. Patutnya yang lalu sini oksigen. Oksigen dah tak boleh masuk sini sebab ada makanan tersekat. Ini menyebabkan seseorang tu boleh mati. Ya. Epiglottis ni dia macam pintu lah. Jadi bila kita makan, epiglottis ni akan tutup saluran trakea. Ni epiglottis ni. Ni epiglottis. Okey. Maksudnya makanan tu sepatutnya dia lalu dalam esophagus. Dia takkan boleh masuk dalam trakea sebab trakea adalah laluan udara. Okey, apa soalan dia? Apakah yang berlaku kepada individu tersebut jika saluran pernafasannya tersekat? Individu itu akan tercekik. Akan mengalami situasi tercekik. Yang tercekik lah tu. Secara ringkas, terangkan cara kaedah Heimlich Manoeuvre. Terangkan cara kaedah. Yang ni kita dah buat tadi kan. So, saya tak
Saya rasa tak payahlah buat soalan B ni. Dah berulang kali dah. Adakah kaedah Heimlich Maneuver boleh dilakukan pada wanita yang mengandung? Yang ni kita dah jawab dah tadi kan dalam modul kan. So tak payah ni. Dah jawab dah tadi. Okey, nombor 4. Jia Hui mempunyai tabiat makan sambil bercakap dan sering ditegur oleh ibunya. Sambil makan sambil dia bercakap. Sambil makan sambil dia bercakap. Pada suatu hari, ketika dia sedang makan bersama rakan-rakannya, dia telah tercekik. Apakah bantuan kecemasan yang perlu dilakukan? Dia kena buat Heimlich Maneuver. Terangkan kaedah. Yang ni tak payah. So, soalan nombor 4 ni saya rasa tak payahlah. Soalan nombor 3 ni pun tak perlulah. Awak tak payah buatlah soalan nombor 3. Sebab kebanyakannya kita dah jawab dalam modul tadi kan. Soalan nombor 1 ni pun saya rasa tak perlulah. Kita dah jawab pun dalam modul tadi kan. Berulang-ulang kali kan. Bonus lah untuk awak. Apa tadi tu? Yang tadi ni. Yang ni pun tak perlulah. Tak payahlah. So, soalan dalam buku teks awak tak perlu jawab. Awak hanya perlukan lengkapkan modul 2 saja. Okey, sekian. Terima kasih.